Yang dihormati semua barisan AJK Surau kita, yang dimuliakan para tetamu Allah, para ahli jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan pengajian ataupun pembelajaran kita tentang masalah solat berjamaah, yang mana satu amalan yang sangat penting sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma husiba yaumal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat ialah solat. Fa in saluhat saluha amala kulluh, sekiranya amalan solat kita diterima, maksudnya baik, maka semua amalan-amalan lain diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekiranya amalan, Nabi kata, wa in fasadat, sekiranya solat kita tidak diterima oleh Allah, maksudnya rosak, fasadat ni rosak, fasada amala kulluh, maka semua amalan-amalan lain yang kita buat banyak mana sekalipun dikira rosak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sembahyang ni kita jangan main-main, apatah lagi dengan solat berjamaah. Dan Nabi bersabda lagi, Nabi kata, salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Solat berjamaah lebih baik daripada solat berseorangan, fazzi bi 70, dengan 27 darajah. Dan dalam syarah-syarah hadis menyebut banyak maksud darajah di sini. Salah satunya dia sebut darajatan ay solatan, 27 darjah ataupun 20 kali solat. Sebab itulah kalau kita baca sejarah, ada para tabi'in, apabila mereka luput solat berjamaah, mereka solat berseorang diri sebanyak 27 kali. Tak sempat berjemaah subuh, kat rumah dia solat sebanyak 27 kali. Itu pun tidak boleh menyamai lagi dengan solat berjamaah. Sebab itu penting sekali solat berjamaah. Dan di antara perkara-perkara yang wajib kita tahu ialah perkara berkaitan dengan muafiq dan masbuk, supaya solat jemaah kita tidak batal ataupun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana yang kita belajar minggu lepas, masalah muafiq dah habis. Malam ni masalah masbuk. Tapi sebenarnya ada lagi masalah khilaf pada masalah muafiq. Jadi secara ringkasnya kita ulang kembali supaya kita ingat, muafiq ni apa dia, makmum muafiq. Makmum muafiq ialah makmum yang sempat qiyam bersama imam dan wajib sempurnakan bacaan surah Al-Fatihah. Itu dia. Ataupun secara ringkasnya makmum yang takbiratul ihram bersama dengan imam. Maksudnya imam takbir Allahu Akbar, dia lepas tu sekejap, dia panggil fi haizit takbiril imam, dalam lingkungan takbirul iman. Maksudnya tidak jauh, tidak lama sangat beza dia dengan imam takbir. Lepas imam takbir Allahu Akbar, sekejap dia pun takbir Allahu Akbar. Bukan masa yang lama lah. Maka dipanggil muafiq, dan dia macam-macam mana sekalipun dia wajib menyempurnakan bacaan Fatihah dia bersama dengan imam. Itu muafiq. Yang kita sebut minggu lepas tentang rukuk panjang dalam solat, iaitu makmum dibenarkan sekiranya dia tak sempat baca Fatihah disebabkan oleh masalah tertentu, maka dia dibenarkan baca Fatihah selagi imam belum habis melaksanakan 3 rukun yang panjang. Yang pertama rukuk, intidal rukun pendek. Yang kedua rukuk sujud yang pertama. Yang ketiga sujud yang kedua. Adapun duduk antara dua sujud tu adalah dipanggil rukun pendek. Jadi masalah muafiq yang pertama, secara ringkasnya, pertama makmum lambat baca Fatihah, tabiat dia. Kita dah hurai dah minggu lepas.
Masalah yang kedua ialah makmum syak bacaan Fatihah sebelum makmum rokok, sedangkan sebelum makmum rokok sedangkan imam dah rokok. Ketika imam rokok dia syak, aku dah baca ke Fatihah tadi, maka dia wajib baca Al-Fatihah walaupun imam dah rokok, intidah, sujud pertama, duduk antara sujud, sujud kedua, dan makmum kena berusaha supaya dia sempurna bacaan Fatihah sebelum imam bangkit daripada sujud kedua dan dia berdiri tegak. Kalau masa imam sedang bangun tu sujud kedua, boleh lagi makmum rokok. Jangan sampai imam berdiri tegak. Itu habis rukun yang ketiga. Bila imam berdiri tegak, maka itu dikira rukun keempat. Dan makmum itu kalau tak sempat lagi baca Fatihah, maka batallah solat dia sekiranya dia tidak niat mufarakah dengan imam. Dan yang masalah yang ketiga, makmum lupa bacaan Fatihah ketika imam tadi dah syak, ni dia betul-betul lupa. Aku lupa tadi. Imam rokok, dia tak rokok lagi. Imam dah rokok, dia belum rokok lagi, dia lupa. Aku lupa tadi. Maka dia pun bacalah Fatihah. Dibenar juga ketinggalan 3 rukun yang panjang tadi. Ini makmum muafiq ni. Kita kata yang bertakbir bersama dengan imam. Seterusnya yang keempat, makmum syak bacaan Fatihah selepas makmum rokok, sedangkan imam makmum syak bacaan Fatihah selepas makmum rokok, sedangkan imam rokok. Ni masalah keempat ni, makmum syak baca Fatihah, dia imam rokok, dia pun rokok. Masa dia rokok tu dia syak, aku baca tak Fatihah tadi. Maka makmum yang macam tu, lepas imam bagi salam, dia kena tambah 1 rakaat lagi. Sebab syak dia tu menyebabkan rakaat tu tak jadi. Rakaat tu tidak dikira. Itu masalah keempat. Masalah yang kelima, makmum syak bacaan Fatihah selepas makmum rokok, sedangkan imam belum rokok lagi. Itu masalah kelima. Makmum rokok, Allahu Akbar, imam tak rokok lagi. Ketika dia rokok tu dia syak. Dia syak, aku baca ke tak Fatihah lagi. Maka ketika tu dia kena iktidal balik, qiyam balik, dia kena baca Fatihah. Lepas tu walaupun imam dah rokok, dia kena kekal baca Fatihah. Lepas dia selesai, baru dia rokok, dia iktidal. Muafiq lah, hukum muafiq macam tadi juga. Jadi yang dia rokok tadi tidak dikira. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, makmum dia tidak boleh mendahului imam dua rukun fi'li berturut-turut. Maksudnya makmum kalau dia dulu rokok, imam belum rokok lagi, tak apa. Tapi imam kena rokok, lepas tu imam iktidal, baru dia iktidal. Tapi kalau dia rokok, lepas tu dia iktidal dulu daripada imam, itu dah dua rukun dah dia mendahului imam, maka ketika itu batal lah solat dia. Kalau satu tak apa. Salam tak boleh. Salam jangan sama ada sengaja tak sengaja. Yang rokok tu, yang kita kata rokok tadi, walaupun makmum sengaja, tak batal lagi solat dia. Dia mendahului satu perbuatan solat. Dia rokok dulu daripada imam, sengaja. Bukan tak sengaja, dia sengaja. Maka sah lagi dia sudut hukum fiqh solat. Kalau 2 kali berturut-turut, sama ada sengaja tak sengaja, batal. Maksudnya mendahului imam dengan 2 perbuatan solat. Itu yang masalah yang kelima. Masalah yang keenam, makmum sibuk baca doa iftitah. Dia tertinggal baca Fatihah, lepas tu imam rokok. Dia lepas baca doa iftitah tu, dia kena baca Fatihah sampai habis. Lepas tu dibenarkan ketinggalan 3 rukun tadilah. Rukun panjang, rokok, sujud pertama, sujud kedua. Dan dia kena siap baca Fatihah sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua tu, sebelum dia berdiri tegak. Kalau berdiri tegak tu masuk rukun keempat, maka batal lah solat makmum kalau dia tak niat mufarakah. Seterusnya yang ketujuh, yang minggu lepas, menungtah imam. Imam ni bila baca Al-Fatihah, amin, dia kena berhenti sekejap, saktah dalam beberapa saat, 5 saat ke sebelum dia mula bacaan surah.
Lepas tu makmum nak baca ketika tu lah. Ketika lepas saktah tu, amin, rokok. Lepas tu nak baca Fatihah. Tiba-tiba imam terus rokok. Imam tak baca surah. Fatihah baca kuat dah. Dia tak apa ni? Dia tak baca surah. Ada tak imam kadang-kadang macam tu? Mungkin dia lupa nak baca surah, dia terus rokok. Yang kawan ni belum lagi baca Fatihah. Maka ketika tu makmum wajib baca Fatihah sehingga selesai, dan dibenarkan ketinggalan 3 rukun yang panjang tadi. Dan berkaitan dengan muafiq dan masbuk ni juga, yang saya tak sebut minggu lepas. Masbuk bukan muafiq, masbuk. Batal solat makmum jika dia masih sah jika sama-sama berpindah rukun imam dengan makmum. Contohnya ketika makmum imam bangkit daripada sujud yang kedua, dia bangkit, dia belum habis lagi, makmum sempat sujud. Maka sah lagi, walaupun sekali perpindahan rukun yang bersama-sama dengan imam boleh. Begitu juga muafiq solat sir. Solat sir ni yang cikgu tanya minggu lepas lah, yang cikgu Mak Rawi tanya minggu lepas, pasal solat yang zuhur asar yang tak bunyi suara ni. Sebenarnya dia sama je. Kalaulah kita mari solat sir ni, yang masalahnya kalau kita mari bersama dengan imam, yang dia panggil sir, solat yang imam tak baca kuat tu. Zuhur dengan asar kan imam baca perlahan. Jadi kalau dia mari lambat, dia jadi masbuk. Bila jadi masbuk, dia terus Allahu Akbar, tak payah baca doa iftitah, tak payah baca auzubillahi minasyaitanirrajim, disunatkan terus baca bismillah Fatihah. Secepat sekadar dia mampu. Bila imam rokok, dia rokoklah untuk rakaat pertama. Tapi bila rakaat kedua, dia jadi muafiq. Maka hukum dia sama macam muafiq untuk rakaat kedua. Dia begitulah. Itu masalah yang ketujuh yang kita sebut minggu lepas. Masalah yang ke-8, menunggu saktah imam. Imam baca surah pendek dan laju. Makmum ni tunggu amin, nak baca Fatihah. Imam berhenti sekejap. Dia sunat tu saktah tu. Kalau kita jadi imam, kita baca Fatihah amin, kita berhenti sekejap, lepas kita baca surah. Itu sunat. Dalam 3 saat ataupun 4 saat ke. Lepas tu kita baca Fatihah, baca surah. Jadi makmum tu nak baca ketika tu lah. Ketika imam baca surah, tiba-tiba imamnya baca inna a'tainakal kautsar, laju pula. Maka ketika tu makmum, walaupun imam rokok, dia mesti siapkan bacaan surah Al-Fatihah dia. Al-Fatihah makmum tu. Itu masalah. Dia ada 8 masalah yang masalah yang tidak ada khilaf di antara imam-imam mazhab dalam imam mazhab mujtahid mazhab dia panggil. Kalau mujtahid mutlak, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali. Ada 4 Imam Hanbali. Ada Imam Hanbali. Ada 4 imam kan. Itu imam dia panggil mujtahid mutlak. Ada mujtahid mazhab ni di antara dalam mazhab tu sendiri, macam kalau Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, dia ada mujtahid imam mazhab Hanafi pula. Macam kita ada Imam Ramli, ada juga Ramli. Dalam surah kita ada Imam Ramli, jadi imam. Imam Ibnu Hajar, itu di antara dia panggil mujtahid mazhab dalam fiqh Imam Syafi'i. Yang kita belajar malam ni fiqh Imam Asy-Syafi'i. Majoriti kita di Asia Tenggara ni bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu masalah yang tidak ada khilaf. Dia masalah khilaf ni sama ada ni ada beberapa masalah khilaf. Kenapa kita kena tahu masalah khilaf? Sebab bila kita sembahyang mesti akan berlaku macam ni juga. Jadi kita nak ikut salah satu boleh lah. Yang mana satu? Ni masalah sama ada makmum tu jadi muafiq atau masbuk. Masalah khilaf yang pertama, mana tadi? Masalah khilaf. Dia kata pertama, seorang muafiq
Muwafiq ni maksud bila sebut muwafiq, dia wajib sempurnakan bacaan Fatihah ketika rakaat tu. Kalau masbuk, dia ada masalah lain pula. Ni muwafiq ni wajib sempurnakan. Seorang muwafiq, iaitu makmum muwafiq, sembahyang jamaah bersama imamnya, tiba-tiba ia tertidur di tahiyat awal. Tidur dalam solat tak batal rupanya. Tapi dia kata tidur dengan tetap papan punggungnya di tempat duduk. Dia tidur sungguh lah ni. Tidur tak sedar. Boleh berjadi banyak tahajud, sampai solat subuh pun dia tertidur masa tahiyat. Ini bukan solat subuh kan, tahiyat awal. Solat lain lah, solat isyak kan. Solat subuh dia ada satu tahiyat akhir kan. Jadi dia tertidur di tahiyat awal dengan tetap papan punggungnya di tempat duduk tu. Dia terus tertidur sehingga semasa imamnya turun rokok. Masa tahiyat awal dia tertidur. Jadi imam lepas tahiyat awal, imam bangunlah. Imam bangkitlah untuk rakaat seterusnya, tapi dia masih tidur lagi masa tu. Dia tidur sehingga semasa imamnya turun rokok untuk rakaat seterusnya atau berada di akhir qiyam. Imam akhir qiyam ni maksudnya habislah surah Al-Fatihah, nak rokok dah, baru dia terjaga daripada tidurnya. Dia sedar, aku sembahyang, imam nak rokok dah, masih tertinggal dah satu rakaat kan. Rakaat seterusnya tu tertinggal. Maka hukum dia khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Dua dia gini, dalam mazhab ni Imam Syafi'i, kenapa perlunya ada mujtahid mazhab? Sebab masalah di antara imam-imam mazhab dia berbeza. Berbeza pada masa dulu dengan masa sekarang. Boleh jadi masa Imam Syafi'i tak berlaku masalah tu, berlaku pada masalah seberikutnya. Maka imam-imam ni lah, di antaranya Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam Zakaria Al-Ansari, dia ada pendapat-pendapat dia. Dan pendapat-pendapat yang mutaakhir ni lah yang kita pakai. Sebab apa? Mereka bukan berpendapat berdasarkan fikiran mereka. Mereka berpendapat berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam dulu, imam hadis lah, muhaddisin dulu. Mereka ambil apakah masalah ni, sekiranya berlaku macam ni, apa yang berlaku. Jadi masalah tidur pun macam itulah. Jadi Imam Ramli ni, Imam Ibn Hajar, pendapat Imam Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muwafiq. Jadi kalau kita tidur sampailah imam bangun tak sedar lagi, hampir-hampir imam nak rokok, baru kita sedar. Bila muwafiq maksudnya kita kena terus bangun ketika kita sedar dan baca surah Al-Fatihah sampai habis. Itu pendapat Imam Ramli tadi. Yang kedua, dan hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang tadi. 3 rukun yang panjang tadi daripada imam. Bila dia sedar, dia kena bangun baca surah Al-Fatihah. Imam masih biarlah, imam rokok biarlah sampai 3 rukun tu. Dia kena teruslah. Dia terus baca Fatihah. Dia bangun baca Fatihah, lepas tu dia rokok sendiri. Dia i'tidal, sujud sebelum imam bangkit sempurna daripada rokok yang kedua. Rokok daripada sujud yang kedua tadi. Dia kena usahalah. Kalau tak, dia kena sama ada niat mufaraqah ataupun dia mutaba'atul iman. Dia kena ikut perbuatan imam. Seterusnya lepas salam dia kena tambah 1 rakaat lagi. Sebenarnya rugi kalau kita niat mufaraqah. Dia hilang pahala jamaah. Lebih baik kita kekalkan kita solat bersama imam. Bila kita tak sempat, kita ikut je imam. Kalau imam duduk, kita duduk. Kalau imam rokok, kita terus rokok macam imam juga. Tapi oleh kerana kita tak sempat rakaat tu, lepas salam imam, kita kena tambah 1 rakaat. Maksudnya kita kekalkan solat berjamaah bersama dengan imam. Itu penting kita tahu tentang hukum ni. Tidur tahiyat awal kan. Pendapat Syekh Ramli, ni pendapat Ramli tadi kan, bahawa tersebut bab orang muwafiq juga dan hukumnya dimaaf. Tetapi Syekh Ibn Hajar berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk.
Orang masbuk. Hukumnya tidak boleh ketinggalan 3 rukun daripada imam. Bila dia bangun, dia kena, bila imam rokok, dia kena terus rokok juga. Bahkan ia membaca surah Al-Fatihah sekadar yang dapat, dan wajib ia terus mengikut imamnya rokok. Maksudnya kalau dia sempat baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, imam rokok, dia pun rokok setakat tu. Sebab dia tidur tadi, maka dia dihukum sebagai orang masbuk. Jadi kita bolehlah nak pakai yang mana-mana satu ni. Kalau kita tertidur masa tahiyat awal tadi, itu dari sudut hukumnya. Dan wajib terus mengikut imamnya rokok. Jika ia rokok sempat mempunyai ta'maninah, kalau dia rokok sempat imam rokok, dia pun rokok sempat ta'maninah bersama dengan imam, sebelum imamnya bangkit daripada rokok, maka dia dapat rakaat tersebut. Maksudnya syarat dapat rakaat, dia mesti ta'maninah bersama imam. Imam rokok, Allahu Akbar, dia pun rokok Allahu Akbar, sekadar bacaan Subhanallah. Walaupun dia tak baca apa-apa, cara nak ukur kita sempat tak dengan imam rakaat tu. Imam rokok kita tak baca Subhanallahil azim wa bihamdih. Imam rokok kalau kita lambatlah, kita pun rokok, kita baca Subhanallah. Imam pun bangun, kita pun tidak sama dengan imam, dapatlah rakaat. Tapi kalau imam rokok, kita pun rokok, kita baca Subhana, imam rokok Allahu Akbar, kita Subhanallah masih rokok lagi, maka kita tak dapat rakaat tu. Lepas imam bagi salam, kita kena tambah 1 rakaat lagi. Itu kena tahu tu. Kadang-kadang kita yang tak tahulah, yang tahu alhamdulillah. Bila imam rokok, kita cepat-cepat tu Allahu Akbar, imam pun bangun, kita sempat 1 rakaat, sebenarnya tak dapat. Tu hukum solat berjemaah ni kena tahu juga. Itu masalah khilaf yang kedua. Masalah khilaf yang masa cepat betul je ni. Dah pukul 8 dah. Masalah khilaf yang kedua ialah seorang muafiq sembahyang berjemaah bersama imam. Bila imam yang bertakbir untuk qiyam, disangkanya takbir itu untuk duduk tahiyat awal. Ni jenis makmum sembahyang di apa ni? Mungkin kita sembahyang ni ramai-ramai, tiba-tiba tak muat, dia sembahyang di belakang dinding. Dia ingat ke bila makmum takbir qiyam Allahu Akbar, disangka takbir untuk tahiyat awal. Imam Allahu Akbar bangun, dia ingat imam nak duduk untuk tahiyat awal, dia pun duduk. Kemudian dia mendengar pula lagi sekali imam takbir untuk rokok, disangkanya takbir itu untuk berdiri daripada tahiyat awal. Selepas itu barulah makmum tersebut sedar bahawa sebenarnya takbir imam itu untuk rokok. Silap, berselisih. Dalam masalah ini hukumnya juga khilaf antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Kata Syekh Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muafiq dan hukumnya dimaafkan, sama macam tadi dah. Ibn Hajar kata makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Maksudnya bila dia tahu dia silap rokok kan, maka bila imam rokok, bila sedar dia bangun rokok, dia rokok, terus rokok ikut imam, jadi masbuk. Dan hukumnya tidak boleh lagi ketinggalan 3 rukun daripada imam. Bahkan ia membaca Fatihah sekadar yang dapat, dan wajib ia mengikut imamnya rokok. Jika makmum itu sempat rokok dengan imamnya sekadar ada ta'maninah, ini masalah rokok tadilah. Walaupun dia sempat tengok masa dia rokok bersama dengan imam tu cukup dah ta'maninah, sekadar Subhanallah, bacaan sederhana, bukan bacaan laju Subhanallah. Sempat laju dia ikut bacaan sederhana. Bila imam rokok, kita pun rokok Allahu Akbar Subhanallah. Imam bangun, kita bangun, dapat. Tapi kalau Allahu Akbar kita lambat sikit kan, kita pun rokok Subhanallah, bangun. Tak boleh. Itu bukan tak dapat rakaat, sebab itu bacaan laju. Jika makmum itu sempat rokok dengan imamnya sekadar ta'maninah sebelum imamnya bangkit daripada rokok, maka dia mendapat rakaat itu. Dia beza dengan orang muafiq tadi. Orang muafiq tadi, walaupun imam dah rokok, ketinggalan, dia rokok, tidak, macam biasalah, sujud. Walaupun tak sekali dengan imam, dia kira dapat rakaat tadi. Ini dia bila masbuk, dia lain cerita dia. Yang ketiga, seorang muafiq sedang berjamaah dengan imamnya bersama-sama membaca tahiyat awal.
Kan sama-sama lah ni, solat sama-sama. Sebab ketika solat boleh jadi kita jadi muafiq, rakaat kedua boleh jadi kita jadi masbuk. Macam tadilah. Rakaat ketiga kita muafiq balik. Dia macam tu. Seorang muafiq sedang berjamaah dengan imamnya bersama-sama membaca tahiyat awal. Apabila imamnya berdiri qiyam daripada tahiyat awal, makmum itu masih lagi belum selesai membaca tahiyat awal dia. Lambat ni, makmum lambat sangat ni. Manakala makmum itu berdiri tegak, didapati imamnya sudah rokok atau hampir rokok. Sama-sama dengan imam tahiyat awal. Imam bangun, dia tak selesai lagi. Bila dia selesai, imam nak rokok dah. Bila dia selesai, dia bangunlah. Bila dia bangun, imam nak rokok. Maka dalam masalah ini, kata Syekh Ramli, termasuk dalam bab orang muafiq juga. Maksudnya dia wajib sempurnakan bacaan Fatihah dia, walaupun imam nak rokok. Imam iktidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, duduk sujud kedua, dan imam bangkit daripada sujud kedua sebelum sempurna. Makmum ni kena selesaikan Fatihah dia, wajib selesai. Kalau tak, mesti buat cepat-cepat buat keputusan sama ada mufaraqah ataupun mutamaah. Tadi mutamaah ni ikut imam, ikut perbuatan imam, tapi tidak dikira rakaat, kena tambah lagi. Dan dia kata Syekh Ibn Hajar, masalah ini tidak termasuk dalam bab orang muafiq dan tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imannya kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja, dikira dengan sengaja. Sebab apa? Tahiyat awal ni dia sunat apa ni, sunat abad kan, sunat abad. Bila sunat, bila dia panggil, apabila ta'arud antara sunat dengan wajib, maka mana yang kita kena dahulu? Ya, kena dahulu yang wajib. Sebab itulah kalau masa sekarang ni kita sedang belajar, tiba-tiba ada orang nak baca Quran. Belajar wajib, fardu ain. Baca Quran dia sunat, kecuali dalam solat wajib rukun. Maka orang tu tak boleh baca dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab dia ta'arud, dua-dua ibadat. Tapi ibadat mana yang lebih utama? Belajar ilmu. Maka orang yang baca Quran tu sepatut dia kena menghormati. Dia kena sama-sama belajar. Tak boleh baca Quran, dia kena tutup Quran dengar. Ataupun solat sunat, orang sedang mengajar, tiba-tiba kita solat sunat kat depan ni. Sunat, belajar fardu ain. Talabul ilmi faridah. Belajar ilmu ni fardu, macam solat juga, tapi dia panggil faridatul muwassa', kefarduan yang diluaskan. Macam haji lah, kita ada duit, kita nak tangguh lagi. Nak tangguh tak nak pergi lagi lah haji, muda lagi, takut orang gelak. Masa muda ni orang panggil haji dah, kita tengah berkaraoke lagi lah. Malu jadi tangguh, duit dah ada. Dia panggil ibadatul muwassa'. Dan hukum dia boleh, tapi kalau kita mati sebelum buat haji, dosa besar. Dosa besar. Sebab tu haji kalau boleh jangan tangguh lah, buat secepat yang mungkin. Macam sekarang dah ada ramai kawan-kawan saya dapat pergi haji sepatut tahun lepas tak dapat pergi. Tahun ni wallahualam mungkin boleh kot. Dia tabung haji dah fosfor balik, fosfor. Saya kalau kita mati macam mana? Sebab tu haji ni kita jangan main-main, kena cepat. Kalau boleh ada cukup je pergi. Dah. Tidak ada, dia panggil tidak ada halangan. Tidak ada halangan, anak pun besar ataupun anak kecil, orang jaga, ada orang jaga, kena pergi. Itu masalah yang ketiga. Kerana dikira bacaan dengan sengaja. Hukumnya jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sempat rokok sebelum imannya turun kepada sujud, bahawa dia mendapat rakaat itu. Jika tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum iman turun kepada sujud, hendaklah ia niat mufaraqah dan hendaklah ia meneruskan sembahyang seorang diri. Masalah ni satu je, yang niat mufaraqah tidak boleh mutamaah. Yang lain boleh. Yang tadi dia tak sempat, ikut imam je, tak sempat baca Fatihah, baca setakat imam rokok, dia rokok macam tu kan. Lepas tu dia tambah sangat. Tapi yang ni tak boleh. Masalah baca tahiyat akhir, tahiyat awal lambat ni. Imam dah dah selesai bangun, dia lambat lagi sampai dia bila selesai imam bangun, dia imam rokok, dia tak sempat baca Fatihah. Maka masalah ni mengikut Ibn Hajar, dia tidak termasuk Ibn Hajar pula. Masalah ni dia hanya mufaraqah saja boleh. Ni Syekh Ramli termasuk bab orang muafiq juga. Ibn Hajar lah tadi, Ibn Hajar ni
Dia kira orang ni sengaja. Jadi satu sahaja yang boleh buat ialah dia kena niat mufaraqah saja bab ni, yang khilaf ni satu je, yang lain tak boleh. Mengikut pandangan Ibnu Hajar. Sebab dia sunat amaat tadi tahiyat awal. Okey, yang keempat, begitu juga hukumnya khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Jika seorang muwafiq sedang sembahyang jamaah dengan imamnya, tiba-tiba ia lupa bahawa dia mengikut imam. Dia lupa dia ikut imam. Ini ada masalah kadang-kadang kan tak? Kita mengigau ke masa solat, tiba-tiba aku ikut imam tadi. Semasa dalam sujudnya baru ia teringat bahawa dia mengikut imam. Dia lupa, tiba-tiba dia sujud baru dia ingat, aku ikut imam. Sebelum ia sempat berdiri, itu qiyam, daripada sujud didapati imam yang telah rokok atau hampir rokok. Masalah ni sama macam tadi juga. Ada kita lupa ikut imam, kita buat cara kita lah. Kita jenis rokok lama, masa rokok tu lah kita berdoa. Macam rokok dia rukun panjang, kita boleh rokok berapa minit, 10 minit boleh. Tak batal solat kita. Bukan rokok, sujud. Sujud rokok rukun pendek. Rukun pendek ni dia ada kadar dia, saya lupa. Macam kita macam kunut kan. Kunut tu dia masa iktidal kan. Dia ada masa dia tak boleh lebih bacaan Fatihah dengan bacaan surah apa saya lupa. Tapi masa tu lah, maksudnya kalau kita baca kunut nazilah pun tak boleh terlampau panjang sebab dia rukun pendek masa iktidal tu. Begitu juga duduk dua sujud, kita tak boleh duduk lama. Duduk sekadar yang sepatutnya. Tapi kalau kita duduk sampai baca surah yang panjang macam surah Al-Qari'ah, surah Al-Qari'ah tu kira pendek lagi. Surah macam surah An-Naba, baca surah An-Naba tu lah, amma yatasaalu sampai habis, kita duduk sekadar bacaan tu, bacaan sederhana, maka boleh menyebabkan solat kita batal sebab dia rukun pendek, duduk antara sujud. Di antaranya duduk antara sujud, tidak, dia panggil rukun pendek. Tapi kalau rukun panjang, rokok tak apa, rokok nak panjang pun. Macam kita solat tasbih kan, subhanallah berapa puluh kali kita baca tasbih tu, nak cukup 300. Pernah solat tasbih kan, kita suruh kita tak pernah buat ni. Tasbih ni besar pahala dia, solat tasbih. Mungkin kita tak apalah. Bila solat-solat sunat yang jenis macam tu sebenarnya seelok-eloknya orang yang rajin lah buat, ataupun sama-sama rajin boleh berjemaah. Tapi kalau kita nak buat awam-awam kat surah ni, dia macam tak digalakkan jugalah. Sebab kadang-kadang orang orang awam, kalau boleh surah yang imam yang baca surah tu jangan terlampau panjang. Bahkan pernah Nabi pernah marah, bukan marah lah, Nabi beri peringatan kepada imam di kalangan para sahabat dia, kalau solat dengan orang awam zaman sahabat ni, sahabat lah kan, bukan orang awam biasa pun Nabi suruh baca pendek. Di antara kalau surah biasa lah, surah ayat-ayat lazim tu okey lah tu. Cuma kalau hari Jumaat nak panjang sikit tu boleh lah, surah sejadah apa semua. Cuma bukan jadi larangan, dia akan jadi cemuhan kadang-kadang. Makmum nak pergi kerja contohnya pagi kan, imam baca panjang sangat, kita yang pencing tak apa, seronok lah. Yang tak pencing ni lebih kerja nak solat jemaah. Imam baca surah Al-Baqarah, habis tiga line. Dalam hati mama teruk, imam pagi ni last ni aku datang surah. Lepas ni aku tak datang lah. Ataupun dia nampak imam ni baca ni, nampak kat surah tu balik tanda aku. Gitulah kaedah jadi imam ni, kita kena belajar juga supaya makmum rasa seronok, sama-sama berdoa. Kalau kita nak panjang, kita buat sendiri. Kita nak rokok panjang, nak sujud panjang, kita solat sunat sendiri kat rumah kita. Tapi masalah kat rumah pendek pula. Kat surah tu panjang, subhanallah. Bukan nak menunjuk niat dianya, mungkin semangat dia ada di surah. Semangat ada di surah. Tapi gitulah hakikatnya, kalau kita jadi imam, kita kena tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan imam supaya makmum suka. Kalau makmum tak suka, sebenarnya tak elok kita jadi imam. Ada 10 orang bagi tahu kat kita, ustaz saya tak suka lah ustaz jadi imam. Kenapa? Panjang sangat. Jadi
tak eloklah jadi imam. Kan minggu lepas saya dah baca dah. Tidak digalakkan jadi imam bila imam tu tidak disukai oleh makmum. Itu je. Azan dulu. Lepas ni kita sambung bab masbuk, kita habiskan. InsyaAllah minggu depan kita baca yang lain lah. Masbuk ni senangnya. Masbuk senang. Sekejap je. Mungkin dalam 10 minit habis kot. Habis je lah bab muafiq masbuk ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalatul qaimah di sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah wa darajat al-aliyah rafi'ah wa Okey, yang keduanya ialah pembicaraan hukum orang masbuk, itu makmum. Makmum masbuk ada kata sebagaimana huraian lepas bahawa orang
orang masbuk atau makmum masbuk itu ialah makmum yang tidak sempat berjamaah dalam qiyam ataupun berdirinya imam sekadar masih membolehkan ia membaca surah Al-Fatihah hingga tamat mengikut pembacaan pertengahan di kalangan orang ramai. Dia senang nak faham makmum masbuk ni. Kalau di awal sembahyang dia lambat takbir. Maksudnya imam dah takbir, dia sedang wuduk lagi. Imam baca Fatihah apa, lepas tu dia sempatlah takbir di belakang imam sebelum imam rokok. Maka dia dikira masbuk dalam beberapa keadaan. Cara yang paling senanglah. Ada juga pada rakaat kedua, rakaat pertama dia jadi muafiq, rakaat kedua dia jadi masbuk. Apa masalah dia? Dia sebut, dia kata umpama seorang makmum masuk berjamaah lewat, iaitu ketika imam baca surah Al-Kafirun hampir tamat pada rakaat pertama. Ni lambat takbir ni. Maksudnya makmum lambat masuk solat dalam dewan solat kan. Makmum itu dinamakan orang masbuk kerana masa ataupun masa qiyam ni berdirilah ketika imam berdiri itu tidak sempat dan tidak membolehkan ia membaca surah Al-Fatihah sehingga selesai. Maka bila imam rokok, dia kena rokok dan dia disunatkan meninggalkan bacaan-bacaan sunat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, tak payah. Jangan baca. Kalau baca dia dihukum lain pula, sekejap lagi. Tetapi sekiranya seorang makmum masuk berjamaah sembahyang isyak ketika imamnya hendak memulakan bacaan surah Ad-Duha, makmum imam baca Fatihah habis dah kan, amin, lepas tu Bismillahirrahmanirrahim wad-duha, makmum pergi Allahu Akbar, maka dia kata ketika itu makmum dinamakan muafiq walaupun dia lambat takbir. Sebab apa? Surah Ad-Duha tu dia sama dengan surah Al-Fatihah. Maka dia wajib menyelesaikan bacaan Fatihah dia dan hukum bacaan dia tertakluk macam muafiq tadi. Macam bacaan makmum muafiq tadi. Sebab surah Ad-Duha tu dia sama. Dari sudut hukum fiqh, surah Ad-Duha dia sama panjang dia, bacaan kadar bacaan dia sama, dikira sama dengan surah Al-Fatihah. Maka dia dikira makmum muafiq kerana masa berdiri imamnya sempat ia membaca surah Al-Fatihah mengikut pembacaan huruf orang ramai. Orang masbuk atau makmum yang masbuk hukumnya dimaafkan meninggalkan bacaan Fatihah. Ni masbuk ni, orang masbuk atau makmum masbuk hukumnya dimaafkan meninggalkan bacaan Fatihah kerana surah Al-Fatihah yang belum dibaca oleh makmum tadi, makmum masbuk, ataupun sebahagian dia sempat baca Allahu Akbar, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, imam pun rokok. Dia terus dia terus rokok sebab dia dia masbuk. Masbuk ni orang lambat takbir bersama imam lah. Dalam masalah ni sebab sekejap lagi ada orang jadi masbuk rakaat kedua, sedangkan dia takbir sama dengan imam, rakaat kedua jadi masbuk. Sekejap lagi masalah yang pertama nanti. Jadi semua bacaan Fatihah tu ditanggung oleh imam. Jadi makmum baca sekadar dia sempat, ataupun dia ketika dia takbir tu imam rokok dah, imam rokok, dia sempat lagi Allahu Akbar, terus rokok, tak baca apa-apa. Maka dia kena sempat takmakninah bersama dengan imam sekadar bacaan subhanallah, bacaan sederhana. Jangan laju subhanallah, sempat aku laju tu, tak boleh. Jadi ketika tu dia sempat dapat satu rakaat dengan imam, maksudnya tak perlu tambah lah kalau dia sempat rakaat penuh. Jadi orang masbuk dia sebut ditanggung oleh imam bacaan Fatihahnya. Syarat masbuk seperti berikut. Syarat makmum masbuk seperti berikut. Hendaklah imam itu suci daripada hadas dan najis. Hendaklah rakaat yang makmum masbuk mengikut imam itu bukan rakaat yang lebih, umpamanya rakaat yang kelima. Rakaat yang kelima ni imam lupa. Imam lupa baru rakaat kelima, dia sembahyang 2 orang. Kita jangan fikir kita sembahyang berjemaah di surau ramai, mungkin tak berlaku silap. Tapi kalau berdua-dua orang, mungkin imam ni rakaat yang kelima, kita jadi masbuk rakaat yang kelima, maka bacaan tu tak ditanggung oleh imam rakaat yang kelima. Maka makmum tadi yang masbuk tadi dia kena tambah 1 rakaat lagi, sebab imam rakaat kelima, dia ikut rakaat kelima, rakaat yang tak betul lah kalau solat isyak.
Kalau maghrib rakaat yang keempat, sepatutnya 3. Syarat yang ketiga, hendaklah makmum yang masbuk itu sempat rokok dan mempunyai takmaninah sebelum imam bangkit daripada rokok. Walaupun imam rokok dulu, dia pergi Allahu Akbar, sempat sekadar bacaan subhanallah, imam belum bangun lagi, imam pun bangun iktidal, dia pun iktidal, dapat. Tapi kalau imam rokok, dia pun rokok, imam pun bangun, nallah, dia pun bangun, tak dapat rakaat. Kena ingat tu lama kita semua asalkan dapat dah rakaat aku, habis kita. Sayanglah kan, kita tak belajar, maka sembahyang kita tak betul lah, tak betul. Kita tak tahu ni sebenarnya Tuhan maaf, yang lepas-lepas dia Tuhan maaf, insya-Allah. Nabi kata rufi'al kalam an ummati salasin, rufi'al kalam an ummati salasun, diangkat, maksudnya tidak dikira salah di sisi Allah ke atas umat aku 3 perkara. Di antaranya lupa, jahil, apa satu lagi lupa. Kita tak tahu. Kita belajar ataupun kita lupa. Kita lupa, dimaafkan. Tapi kalau kita dah belajar macam sekarang ni, kita belajar, tiba-tiba kita lupa, lepas kita ingat balik, tak boleh, kena tambah 1 rakaat. Dia macam tu. Contoh yang pertama, dia kata setengah daripada makmum itu pada mulanya dia adalah orang muafiq, bersama dengan imam lah, takbir wajib rakaat pertama. Tapi kerana dalam menunaikan peraturan-peraturan sembahyang ia terlewat. Boleh jadi sebab sembahyang di kota Mekah, orang ramai, terhimpit-himpit, orang lain rokok, dia tak boleh nak rokok. Kalau rokok mesti berlanggar kan. Pernah kalau kita pergi Madinah, dulu saya pun pernah juga, bila kita rokok dia macam terlampau padat. Jadi kita tunggu orang lain rokok dulu. Kita tunggu orang lain rokok dulu. Kita berdirilah qiyam. Bila orang dah qiyam, kita rokok pula supaya tidak tidak berlanggar bahu ni. Dia panggil mas'alatuz zahmah. Zahmah ni terlampau ramai orang kan. Bila kita pergi Mekah Madinah, kita kena tahulah masalah muafiq masbuk ni. Jadi lambat. Ketika tu ni untuk rakaat kedua, bila lah kita sujud, kita rokok, kita sujud, kita pun bangun, imam pun terus rokok, maka ketika tu kita jadi masbuk, kita terus rokok je. Tak perlu kita baca Fatihah, kita bukan muafiq dah. Sebab masalah peraturan solat kita tak sempat. Itu yang pertama. Yang kedua, didapati kebanyakan iman sembahyang terlalu cepat membaca bacaan dalam sembahyang. Apabila makmum berdiri, iaitu makmum qiyam, daripada sujudnya didapati imam sudah rokok. Imam ni jenis express. Express apa budaya? Bas express budaya. Imam laju sangat ni. Maka hukumnya wajib ke atas makmum itu rokok bersama-sama imam kerana ia seperti orang masbuk. Ini biasanya rakaat yang kedua dan ia mendapat rakaat itu. Maksudnya bila dia rakaat pertama dia sempurnakan Fatihah, rakaat kedua imam ni terlampau laju sangat. Dia maksud laju ni laju yang bukan uruf, bukan kebiasaan. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, imam wasal je baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Disambung-sambung wasal boleh. Tapi tak sesuai lah, imam laju sangat. Maka bila rakaat kedua tu tak sempat sangat, makmum automatik jadi masbuk. Begitu juga hukumnya kalau seperti ini berlaku setiap rakaat sekalipun. Ada pun rakaat ketiga pun macam tu juga. Imam laju juga. Memang imam express sungguh ni. Memang kita kena suruh dia letak jawatan. Laju sangat melampau sangat laju. Okey. Rakaat kedua pun macam tu juga. Bila dia bangun imam nak rokok, dia kena rokok, terus rokok. Rakaat ketiga dia dikira masbuk. Rakaat yang kedua, ketiga sampai keempat, masih dikira masbuk lagi. Yang kata rokok bersama imam tapi belum sempat ada tamanninah, imamnya telah bangkit daripada rokok, maka luput. Tapi kalau lah imam tu laju, dia tak sempat tamanninah walaupun rakaat kedua, ketiga, maka dia luput rakaat tu, dia kena tambah lagi. Kalau dua lah, kena tambah 2 rakaat lepas imam bagi salam. Itu dia mengikut apa. Okey, Imam Shibran Al-Malisi ni disebut sunat orang masbuk dia jangan baca apa-apa, terus baca Fatihah aja. Jangan baca Allahu akbar kabira walhamdulillah. Kita mari kan, kita lambat. Maka sunat kita tak baca tu. Sunat, bila sunat dapat pahala lah walaupun tak baca doa iftitah.
Contoh ketiga, nak cepat ni. Seorang masbuk yang berjemaah dengan imam apabila rokok imamnya dan makmum yang masbuk belum lagi sempat membaca surah Al-Fatihah. Masbuk ni maksudnya dia lambat sikit lah. Ia tidak membaca apa-apa kecuali Fatihah, hendaklah ia tinggalkan bacaan Fatihahnya dan wajib ia mengikut imamnya terus rokok je. Sebab dia masbuk daripada awal kan. Kerana Fatihah yang belum dibaca atau sempat sebahagian saja itu semuanya ditanggung oleh imamnya. Jika makmum yang masbuk itu bertabiat lambat bacaan sekali pun, walaupun dia ni baca lambat asalkan dia masbuk, maksudnya pada rakaat pertama tu imam dah lama dah baca, dia mari Allahu Akbar lama dah, walaupun dia baca lambat, dia kena tinggal bacaan Fatihah. Berlainan kepada makmum muafiq yang lambat bacaan. Ya, kalau makmum muafiq tak boleh, macam muafiq tadi kan, sekali takbir dengan imam dia kena siapkan Fatihah ke Nabi. Tapi kalau masbuk tak apa. Okey, yang muafiq tadi. Contoh yang keempat, dia kata jika seorang makmum yang masbuk rokok terkemudian daripada imam sebab ia baca Fatihah hingga bangkit imamnya daripada rokok, maka luputlah rakaat itu dan wajib ke atasnya tambah satu rakaat lagi selepas salam imam. Maksudnya seorang makmum masbuk yang rokok terkemudian ni lambat kan. Kemudian lambat lah daripada imam. Dia rokok terkemudian daripada imam sebab ia baca Fatihah. Dia baca Fatihah terkemudian lambat lah. Sepatut bila dia masbuk, dia bila imam rokok dia kena rokok, tak payah baca Fatihah, tapi dia baca juga Fatihah sehingga imam bangkit daripada rokok, maka luput rakaat tu. Jadi kalau kita lambat, kalau imam rokok tu rokok je lah kita masbuk. Kalau kita maksudnya beza jarak takbir kita dengan imam tu lambat. Yang kelima, seorang makmum masbuk bersembahyang jemaah sibuk membaca zikir yang sunat, tiba-tiba imamnya rokok. Masbuk ni macam tadilah, lambat. Imam rakaat pertama dia lambat, dia mari takbir, dia pun baca Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan, dia baca doa iftitah. Makmum itu wajib ke atasnya membaca Fatihah sekadar huruf-huruf yang dibaca dalam zikir sunat itu. Sebab itu kalau kita masbuk jangan baca apa-apa, baca Fatihah sekadar yang kita sempat, yang baca Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan. Tiba-tiba imam rokok, kita kena baca Fatihah sekadar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kita pun rokok. Kalau sempat tak mani lagi imam, dapatlah rakaat tu. Kalau tak sempat, maka tak dapat rakaat. Rugi kan. Tapi kalau kita tahu, alhamdulillah. Dan dia kata wajib makmum itu wajib ke atasnya membaca Fatihah sekadar huruf-huruf yang baca, dan ia dikehendaki menggunakan ijtihad zonnya dalam hal ini. Ijtihad dalam solat pun kena ijtihad juga. Ijtihad ni maksudnya kita andaikan, aku sempat tadi ni dengan imam rokok, subhanallah. Ya, begitu juga kalau anda baca doa iftitah dengan Fatihah, contohnya baca Allahu Akbar kabira, aku masbuk, kita kena baca bismillahirrahmanirrahim, lepas rokok. Tak boleh. Kalau kita baca yang sunat, Fatihah kena baca. Dia macam tu hukum makmum yang masbuk. Contoh yang keenam, jika seorang makmum yang masbuk itu diam tanpa membaca Fatihah selepas takbiratul ihram, dia masbuk, lambat, Allahu Akbar, dia diam, dia tak baca apa-apa sehingga imamnya rokok, wajib ke atasnya makmum masbuk tadi baca Fatihah sekadar masa dia diam. Bila imam rokok, aku tak baca Fatihah tadi. Aku tak baca Fatihah tadi. Maksud dia diam je. Lama mana? 10 saat, ada 3 saat dia kena baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Tu rokok. Sebab dia tak baca, dia duduk diam tak baca Fatihah kan. Sepatutnya dia kena baca sekadar yang dia sempat. Apabila makmum itu selesai baca Fatihah kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya, contoh kelima dan keenam, kemudian wajib ia rokok. Jika ia dapat rokok dengan imam sekadar tamanninah, maka dapat rakaat. Kalau tak sempat, tak dapat. Itu di antara orang masbuk. Itulah masalah orang masbuk ada 6. Jika imamnya sudah mengangkat kepala daripada rokok dan makmum yang masbuk itu masih lagi belum sempurna bacaan Fatihahnya, wajib ke atasnya niat mufaraqah. Ini orang masbuk lah. Beza jauh kan dengan imam takbir dia tu. Diterangkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Minhaj Al-Qawid. Ini banyaklah oleh Syarbini. Syarbini ni syarah Iqna'. Saya belajar kitab dia ni, kitab Mughni. Dan diterangkan oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Kitab Nihayah pun kitab fiqh besar. Maksudnya orang masbuk ni dia kena kalau dia baca Fatihah juga, tiba-tiba imam akad kepala tidak, dia tak rokok lagi, maka dia kena niat mufaraqah. Itu satu je masalah.
Lepas tu dia sebut mengikut pendapat Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Bila sebut Syekh Islam dalam Syafi'i ni Zakaria Al-Ansari, saya ingat pula bahawa makmum yang masih belum sempurna bacaan Fatihahnya sedangkan imannya sudah mengangkat kepala daripada rokok, ni masalah masbuk ni, wajib ke atas niat mufarakah. Ni semua imam-imam ni cakap mufarakah, kena mufarakah kalau kita masbuk. Mufarakah bahkan diberi pilihnya antara mufarakah atau tinggalkan rokok dan terus sujud bersama imam. Yang ni boleh, sama ada mufarakah ataupun terus sujud dengan imam. Tak payah dia rokok lah, pakai sujud ikut imam, lepas tu dia tambah satu rakaat lagi. Okey, seterusnya yang last sekali sikit kan, masbuk Jumaat, solat Jumaat. Orang masbuk maksudnya orang yang lambat. Dia mari solat Jumaat, dia lambat, maka dia boleh, kalau dia muafiq, dia bersama dengan imam. Allahu Akbar, macam tadilah hukum dia sama je. Tapi dia masbuk, dia lambat, dia sempat satu rakaat dengan imam, maka dia kena niat solat berjemaah, dia tambah satu rakaat lagi, 2 rakaat juga. Tiba-tiba ada lagi orang lain lambat datang, jadikan imam makmum tadi kan, dia boleh niat Jumaat dan dia tambah satu rakaat lagi. Tiba-tiba yang ni siap, ada lagi, sambung lagi imam makmum tadi yang masbuk tadi. Dia boleh sambung-sambung sampai solat asar. 2 rakaat tambah, sempat satu rakaat tambah satu rakaat, mari yang lain tambah lagi sampai solat, masuk solat asar, dia dapat Jumaat. Jika makmum yang masbuk sempat berjemaah ketika imamnya i'tidal atau ketika selepas i'tidal sebelum sujud pada rakaat kedua, ni solat Jumaat ni dan sebagainya, maka luputlah Jumaatnya. Tapi kalau dia tak sempat berjemaah pada rakaat kedua tu, tak dapat rakaat, maka luputlah solat Jumaatnya. Maksudnya dia kena tambah 4 rakaat lah, sebab tadi jadi solat Zuhur. Tapi dia kena niat Jumaat. Mana-mana makmum yang masbuk yang beriman kepada orang yang mendapat satu rakaat bersama imam imam Jumaat, solat Jumaat, dia juga mendapat Jumaat itu jika sempat rokok bersama imamnya pada rakaat kedua, dan dia dikehendaki tambah satu rakaat lagi. Atau dengan lain perkataan, jika seorang makmum yang masbuk sempat berjemaah satu rakaat dengan imam Jumaat, tiba-tiba datang lagi berimam pula kepadanya, orang lain berimam pada makmum tadi, lepas tu datang lagi, maka dia kata dapat rakaat kedua, maka orang yang ketika itu juga mendapat Jumaat, dikira Jumaat dapat Jumaat, dan dikehendaki bila menambahkan satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Begitulah jika hukum seterusnya seperti ini berlaku sehingga masuk waktu asar. Kepada makmum masbuk yang tidak sempat mengikut imam Jumaat, imam solat Jumaat tu depan, lepas khutbah, dalam rokok rakaat kedua dia tak sempat, wajib ke atasnya berniat Jumaat. Maksudnya imam Jumaat, imam solat Jumaat ada at-tahiyatul mubarakatus solawat, maksudnya tak sempat apa-apa lah. Bila jadi makmum, dia kena niat usolli fardhu jumaati, dia kena niat Jumaat lah. Rakaat ini walaupun dia sepatut solat Zuhur lah, tapi bila imam bagi salam, dia kena 4 rakaat, lepas tu dia kena tambah jadi solat Zuhur. Tapi imam niat dia kena niat Jumaat, sebab iman tu asalnya Nabi kata innamal a'malu binniyat. Jadi dan Nabi kata innama ju'ilal imami liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan iman tu untuk kita imamkan, kita ikut dia, sebab dia niat Jumaat, maka walaupun kita tak sempat rakaat Jumaat yang kedua tu, kita kena niat Jumaat juga, lepas tu tambah rakaat jadi solat Zuhur. Gitulah hukum masbuk. Jadi insya-Allah setakat tu saja. Insya-Allah minggu depan kita tengoklah perkara-perkara fiqh yang perlu. Cuma yang duk viral pasal yang video yang baca Fatihah tidak, Nabi kata tidak baca Fatihah ketika makmum imam makmum tak boleh baca Fatihah ketika makmum baca surah kan. Jadi bila nak baca Fatihah, itu dia khilaf mazhab sebenarnya. Sebab tu kalau kita nak viral benda-benda yang macam tu, dia akan jadi masalah kalau orang yang tak belajar ilmu, dia tak tahu mazhab ni mazhab apa. Mazhab Hanafi, makmum dia tak wajib baca Fatihah sebenarnya. Kalau orang Cina, orang India, dia diam je. Bila imam amin, kalau bagi bekah macam tu, dia tak baca Fatihah, sebab dia Fatihah ditanggung oleh imam sepenuhnya. Kita mazhab Syafi'i lain, dia tarjih mazhab hadis lain. Sebab tu kita nak memahami hadis ni, dia penting. Sebab tu mazhab 4 berbeza-beza, sebab fiqh je, akidah dia tak berbeza, dia sama. Fiqh ni dia berbeza lah, masalah kunut dan sebagainya. Kita tengok imam Syafi'i dia tarjih
mazhab bacaan kunut yang dibuat oleh Nabi berdasarkan riwayat hadis-hadis yang banyak dan sebagainya, maka dia jadikan kunut tu sunat abad. Sebab itulah kita tak payah bergaduh lah pasal perselisihan mazhab. Nampak sangat kita bodoh dari sudut ilmu. Jadi insya-Allah mana-mana kita dengar malam ni sama-sama kita amalkan, sebab ini adalah amalan harian kita. Sepatutnya kita tahu, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah untuk malam ni, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibala sabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.